alamin. Okey, apa khabar semua para pelajar, sama ada yang berada di sekolah iaitu kumpulan B dan yang berada di rumah iaitu kumpulan A. Saya doakan semua para pelajar semua dirahmati Allah SWT, dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Untuk hari ini kita akan mulakan ulang kaji persediaan akhir MP Kafa untuk subjek Lughatul Quran. Perkara paling penting untuk kamu ada, ini paling penting. Buku warna biru awak. Revisi warna biru dan juga alat tulis. Itu paling penting sekali. Sebab perkara ni kita melibatkan buku revisi Lughatul Quran. Okey, insya-Allah Ustaz cuba dapatkan selesaikan untuk masa Allahumma salli alaihi sejam insya-Allah. Okey, untuk sekejap Ustaz nanya takut bateri Ustaz nak habis ni. Kejap sebentar. Ustaz nak cocok bateri yang okay, baik. Okey, jadi dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim kita mulakan persediaan ulang kaji kita hari ini insya-Allah. Okey, baik, boleh lihat pada paparan yang Ustaz beri dalam slide lah. Slide ni apa yang Ustaz nak maklumkan, Ustaz akan bagi lepas, maksudnya malam petang ni ke atau malam ni, tengoklah. Lalunya malam lah kot, lepas banyak sekolah kan untuk PDP untuk pelajar di sekolah. Okey, baik. Sekali lagi saya nak maklumkan secara ringkas, okey, apa itu MP Kafa? MP Kafa itu adalah ujian lisan kepada calon yang menduduki UPKK. Maknanya awak sepatutnya ujian bertulis, tapi kita disebabkan cara yang telah ditetapkan oleh JAKIM, maka kita ada ujian secara lisan sahaja dengan pematuhan SOP, iaitu berada di sekolah, iaitu untuk sekolah yang telah beroperasi untuk fasa 4 maksudnya dah fasa 4 ni sekolah yang beroperasi. Jadi caranya adalah bersemuka di sekolah. Bila bermula? Mula pada hari Isnin minggu hadapan, iaitu semua pelajar darjah 5 dan pelajar darjah 6 diwajibkan hadir kerana mereka telah mendaftar UPKK. Kami dalam menetapkan perkara tersebut, kami telah meletakkan hari-hari untuk subjek tertentu. Contoh hari pertama, contoh soalan ataupun subjek ya mengenai adab. Jadi semua pelajar darjah 5 darjah 6 akan untuk terlibat dalam soalan adab saja. Jadi hari lain baru subjek-subjek yang lain. Okey, tempoh yang diberi sehingga 30 November. Jadi pelajar perlu datang mengikut jadual yang guru telah beri. Kami akan selesaikan minggu ni juga untuk segala perkeliling maklumat untuk kamu sedia pada minggu hadapan. Tapi apa yang paling penting, kamu semua murid-murid perlu bersedia dari awal lagi, iaitu membaca buku dari awal. Sebab tu Ustaz nak buat inisiatif hari ni, Ustaz nak buat tuition ataupun ulang kaji lah kita panggil. Okey, baik. Soalan ada berapa Ustaz? Satu subjek awak kena jawab 45 soalan. Maka kalau kamu berhadapan dengan 5 subjek, awak kena hadapi 225 soalan sepanjang MP Kafa. Sama je, dia macam menjawab soalan periksa je. Tapi guna mulut lah kali ni. Okay, dia macam kuis. Jadi kalau pelajar yang ada masalah jawi ataupun masalah dalam bahasa Arab, penulisan Arab ni, dia mungkin tak teja, jadi dia mungkin dia dah berada dalam keadaan yang selamat lah untuk semua orang lah. Maksudnya pelajar yang okey tak okey ke, semua selamat daripada menulis. Kecuali ada subjek tertentu yang menulis lah. Misal macam khaat, menulis kan. Okey, baik. Seterusnya apa yang kamu akan dapat ialah melayakkan pelajar mendapat sijil UPKK dengan keputusan yang selayaknya pencapaian mereka. Okey, dapat tengok slide tu. Okey, tips dia macam biasa, baca buku revisi, ikut ulang kaji dan dengar ulang kaji yang guru beri.
Apa yang kami suruh ataupun ustazah suruh atau ustazah, sekarang ustazah. Okey, suruh baca ni, buat ni, ikutlah. InsyaAllah ada kemudahan bagi awak nanti. Okay. Bila awak berhadapan dengan Epikafa ni, apa yang murid-murid perlu lalui ialah jawab dengan berfikir dahulu. Fikir, jangan main jawab je, melainkan kalau murid dah bersedia. Dan jawapan murid mestilah logik. Janganlah macam jawapan tak berapa nak logik kan. Pertama soalan tentang adab lah. Kalau bahasa Arab ni dia direct dia fakta. Kan? Kadang-kadang fiqah atau berkaitan ibadah. Hukum dia kena fikir logik lah, apa hukum dia. Kena tahu hukum yang kita rasa sesuai. Takkan tiba-tiba haram, berdosa. Hukum bukan berdosa, hukum haram. Jadi dia punya akibat berdosa macam tu. Fahami soalan apa yang ditanya oleh penilai. Siapa tu penilai? Penilai ialah semua guru Kafah Integrasi Al-Aman. Semua guru awak. Okey. Jadi tengok rezeki awak dapat dengan siapa. Nanti nama tu akan diberi. Okay, seterusnya jaga adab. Waktu awak nak menjawab tu jagalah adab. Awak dah murid-murid perlulah bersedia dengan 45 untuk jawab 45 soalan tu. Okay, sebab kita dalam keadaan SOP, patuhi SOP yang kamu sendiri dah dimaklumkan. Seterusnya pastikan anda sihat dan yakin. Sihat baru datang sekolah. Tak sihat tolong maklum pada guru. Bukan tak sihat, bukan niat saya tak nak hadapi Epikafa. Jangan. Kamu dah merisikokan markah awak bahaya. Kalau kami dapat buat awak punya Epikafa dengan cara yang selainnya, tak apa. Kalau kami tak dapat, memang markah awak kosong lah. Jadi jangan berdalih ataupun gunakan helah lah. Saya tak sihat, saya ini. Yang betul-betul, dia tak susah sangat pun macam bertulis. Bertulis lebih susah sebenarnya. Yang ni dia lebih mudah. Macam bertanya je, jawab lah. Dan markah tu guru bagi terus. Bersifat ihsan. Guru ihsan je, bersifat ihsan macam mana? Takkanlah guru nak gagalkan murid. Takkan. Guru selalu akan bantu. Okay, jangan risau. Dan paling penting ucaplah terima kasih sebab guru tu beri masa untuk membantu awak menjawab periksa. Jadi tunjuk tanda hormat dan terima kasih pada bukan kami nak minta dihargai pun apa. Tapi mintalah awak memberi kerjasama yang terbaik. Itu yang sepatutnya. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan buku revisi. Baik, jom kita tengok subjek dalam bab untuk darjah atau tahun 3. Melihat muka surat pertama. Okey, muka surat pertama ad-dars al-awwal al-fawakihu. Baik, al-fawakihu ini okey, muka surat 1 dan 2 sebenarnya. Okey. Semua buah-buahan sebenarnya murid-murid kena tahu. Tetapi okey, murid-murid pasti hafal dan ingat nama-nama dia. Contoh, inabun. Ni semua orang tolong take note. Bulat inabun. Nombor 1, inabun. Muka surat 1. Okey, inabun ingat anggur. Kedua, lihat pada nombor 4. Nombor 4. Semua tolong tulis pakai pensel. Jangan buat tak tahu je. Buat tulis. Tulis. Yang ni saya nak kena hafal. Bulatkan. Kalau ustaz lipat lagi muka surat ni supaya tak hilang, tak ingat dah. Nanti dah bulat-bulat, buku bersih je tapi tak tahu kat mana nak buka dah. Lipat je, buku tu nak pakai untuk awak nak bertarung dah guna Epikafa ni. Lepas ni mungkin dah tak nak tengok dah kot. Bukan tak nak tengok sebab benci, tapi sebab awak dah puas tengok. Itu maksud dia. Okey, baik. Seterusnya, jawafatun, jambu. Seterusnya, rummanun nombor 5, rummanun dia 5. 3 yang muka surat untuk muka surat pertama ni, 3 ni wajib hafal. Tahu dia muzakkar ke, muannas ke. Kalau jawafatun, takkanlah dia muzakkar, dia muannas. Apa tu muannas? Dia perempuan. Tahu beza dia boleh. Okey, jom kita pindah terus muka surat. Muka surat 2 pula. Muka surat 2, lihat nombor 7. Burtuqalun. Burtuqalun tu apa? Limau atau oren. Dua-dua boleh. Kalau kita tanya macam ni, kita tanya, apa tu limau dalam bahasa Arab ataupun oren dalam bahasa Arab? Burtuqalun. Tanya, apa tu burtuqalun? Limau, oren. Maksudnya dua-dua kena hafal. Tak perlu nak risau. Soalan kita tak tahu macam mana kan. Tengok. Maksudnya murid-murid bersedia saja. Boleh Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Okey, baik. Seterusnya muka surat 2 pula, nombor 12. Tufahun, apple.
Okey, jadi buah-buahan ni murid-murid kena tahu dan ingat dan hafal. Ingat, hafal semua sekali lah. Jadi kena pastikan dah bersedia. Baik, kerana apa? Disebabkan selalunya subjek adab dan bahasa Arab ni di minggu-minggu yang awal. Jadi minggu depan je lah. So awak dah kena sedia. Subjek lain tu akan mengikuti seterusnya. Okey, baik. Kita pindah pada Al-Hadrawatu. Okey, Al-Hadrawatu bab yang kedua, kita panggil Ad-Dars As-Sani. Ad-Dars As-Sani safhah muka surat 5 hingga 6. Baik, apa yang kena tengok? Apa yang kita kena tengok? Minta maaf kalau ada suara lain tu. Kelas sebelah tu. Okey, baik. Zanjabilun. Apa tu zanjabilun yang pertama? Halia. Halia. Tolong bulatkan halia nombor 1. Seterusnya nombor 3. Kurunbun. Kobis. Kobes. Baik. Seterusnya bazinjanun. Terung. Terung. Okey, baik, bagus. Okey, seterusnya batatisun. Kentang. Kentang. Okey. Dan seterusnya jazarun, lobak merah. Selalunya kita akan tanya nama dia ke, kadang dia ada gambar. Jadi dia ikut soalan tu lah. Jadi hafal je. Takkanlah tak tahu bentuknya kan. Tu paling common dah tahu bentuk. Cuma nak tahu bunyi apa je. Okey. Boleh murid-murid? Seterusnya kita sambung nombor muka surat 6 tak ada. Yang lain tak masuk insya-Allah. Okey. Tapi bukan bermakna tak payah baca semua. Bacalah, tapi sebab awak nak baca banyak subjek kan. Untuk minggu ni semua nak kena baca lebih kurang. Okey, jadi baiknya kita bantu awak dengan beritahu awak yang ni kena hafal, yang ni kena hafal. Itu bantuan kami secara luaran lah sebenarnya PKFA. Baik, seterusnya muka bab yang ketiga Al-Hayawanatu. Baik, apa yang kita nak belajar ialah pertama nombor 1. Okey, musang. Apa musang? Al-Tha'labu. Okey, Al-Tha'labu. Baik. Nombor 3. Al-Ghazalu. Rusa. Al-Ghazalu apa? Rusa. Baik, bagus. Seterusnya nombor 4. Al-Filu. Gajah. Kena tahu. Okey. Seterusnya nombor 5. Ad-Dubbu. Beruang. Okey, beruang. Maksudnya haiwan-haiwan ni memang murid-murid kena tahu dan hafal. Seterusnya An-Namiru, harimau. Okey, An-Namiru, harimau. Itu muka surat 8. Seterusnya lihat pada muka surat 9. Okey, soalannya mengenai haiwan. Seterusnya adalah nombor 8. Al-Baqaratu. Al-Baqaratu. Lembu. Seterusnya nombor 9. Al-Usfuru. Al-Usfuru. Burung. Okey, yang seterusnya As-Su'banu. Ular. Okey, baik. Jadi ada berapa dah? 2, 4, 6, 8. 8. Yang ni ada dalam buku revisi. Apa yang saya nak maklumkan, rupanya ada satu lagi haiwan yang tak ada dalam revisi tapi dia keluar. Apa tu ustaz? Kambing. Kambing kita panggil al-ghanamu. Mungkin tak ada dalam ni kan. Nanti ustaz akan tambah satu lagi. Ustaz pun terkejar-kejar nak buat slide lagi. Okey. Jadi haiwan yang seterusnya yang ke-9 adalah al-ghanamu. Alif, lam, gha, nun, mim. Sekali lagi, alif, lam, gha. Gha tu ain tak ada titik. Gha, namu, nun, mim. Al-ghanamu, kambing. Yang tu boleh tahu. Ustaz, tentang haiwan ni apa yang keluar? Okey, selalunya pertama dia bagi nak gambar haiwan, ataupun guru tanyalah haiwan bagi nama gajah dan bahasa Arab apa macam tu. Ataupun burung bahasa Arab apa? Antaranya. Tu soalan yang boleh macam tu. Soalan lain kadang-kadang dia tanya ni haza ke hazihi. Tengoklah ada ta ke tak ada ta. Kedua. Tengok soalan. Kita tak ingat dah soalan macam mana. Ketiga, kadang-kadang dia tanya haiwan al-alifah dan al-muftarisah. Al-alifah, mungkin Ustaz tertinggal nota ni, Ustaz akan tambah nota ni nanti. Al-alifah tu apa ustaz? Al-alifah tu haiwan jinak. Alif.
Bukan nama orang alif tu jinak. Maksudnya al-alifah tu adalah jinak. Okey. Satu lagi dalam bahasa Arab dipanggil al-muftarisah. Al-muftarisah ni maksud dia apa? Maksud dia liar. Okey. Al-muftarisah selain daripada tu guna kataan al-mafrushah. Bukan macam itulah istilah dia. Tapi tak biasa guna al-alifah dengan al-muftarisah. Jadi tahulah macam nak beza Ustaz al-alifah dengan al-muftarisah. Al-alifah ni yang kita boleh bela dia. Memanglah maksudnya dia jinak. Contoh apa? Burung, boleh. Lembu, kambing, macam tu. Tapi musang, kucing kan. Tapi al-washiyah, al-washiyah atau al-muftarisah nama lain dia. Ada juga al-muftarisah atau al-washiyah ni kita panggil haiwan yang liar. Contoh apa? Musang, gajah, okey, ular, yang tu. Haiwan yang biasa kat hutan kita panggil haiwan yang liar. Kalau haiwan yang kita boleh bela dan dia memang baik dengan kita atau kita boleh ternak kita panggil dia adalah haiwan al-alifah, haiwan yang jinak. Boleh faham? So soalan yang biasa keluar banyak. Contoh soalan bagi nama. Tengok gambar, tengoklah. Ataupun kita mungkin nak keluar hazah hazihi ke haiwan tu kan, hazah hazihi. Ini haiwan apa, macam tu. Okey, jadi ada juga tentukan al-wahsyiyah, al-muftarisah iaitu haiwan liar ataupun al-alifah dalam bentuk haiwan yang jinak. Boleh jelas Ada apa nak tanya tak untuk bahagian ni? Jelas, alhamdulillah. Okey, jadi itu haiwan-haiwan yang kita akan belajar dalam PKK lah. Okay, seterusnya, bahagian yang keempat ni, nombor ni InsyaAllah tak ada tengoklah muka surat 11 tak payah, terus skip. Kita tengok muka surat 15. 15 sebenarnya kita belajar tentang lughatul fasli. Apa lughatul fasli murid-murid? Lughatul fasli ialah bahasa yang digunakan dalam kelas. Lughah bahasa, al-fas dalam kelas. Tapi untuk soalan UPKK yang bakal awak hadapi nanti, MPKFA nanti, kita akan cerita tentang al-hiwar. Al-hiwar ialah dialog atau berbual. Ustaz cakap dengan seorang, balas kan, contoh. Jadi itu al-hiwar, dialog atau berbual. Jadi yang mana keluar Ustaz dalam muka revisi? Semua tak keluar. Itu. Okey, apa yang keluar? Yang ni penting. Tolong yang kelas A, nama yang tak datang kelas B yang ni mungkin dia tak nampak sebab Ustaz tengah bincang dengan pelajar kumpulan A. Jadi apa yang nak kena belajar? Selamat pagi, selamat petang je. Itu je. Senang je. Selamat pagi bahasa Arab apa? Sabahal khair. Jawapan dia apa? Sabahan nur. Masa'al khair. Masa'al nur. Dah itu je lah. Senang, tak payah hafal lah sebab awak dah hafal tahu dah sebenarnya. Jadi sebenarnya itu je yang keluar. Kalau guru tanya, sabahal khair. Sabahan. Jawab, guru tanya lagi. Masa'al khair. Masa'al nur. Dah lah, itu je. Dapat markah dah. Senang je? Okey, baik. Jadi itu sahaja. Jadi kalau tak ingat, tengoklah nota tengok nota yang Ustaz bagi muka surat yang ke-8 ni. Tapi biasa je sabahal khair, sabahan nur. Masa'al khair, masa'un nur. Dah lah. Okey, seterusnya kita nak pindah minta maaf kita nak pindah subjek seterusnya ialah bab dalam tahun 4. Okay, baik. Yang ni kita belajar tentang al-awqat tu. Kering sikit dekat. Baik, al-awqat tu apa Ustaz? Waktu. Waktu tu cerita pasal apa Ustaz? Pagi petang ke? Tak juga. Dia cerita tentang jam. Okey. Cuma Ustaz tak pastilah jam berapa yang dia keluar sebenarnya. Okey. Nak tengok juga ke? Okey. Nanti Ustaz beritahu lah. Okey, keluar contoh macam 9.45. Jadi 9.45 tu macam nak cakap? As-sa'ah al-ashirah. Okey. Illa rubu'. Nanti kita belajar. Yang ni lah Ustaz nak ajar ni. Nampak tak yang gambar jam kita panggil formula jam? Nampak tak? Nampak. Okey, nampak Macam mana nak baca kalau tolong dengar betul-betul Yang ni Ustaz tak dapat nak tunjuk visual. Maksudnya nak gerak-gerakkan visual tak dapat. Murid tolong tengok cerita, fahami apa yang Ustaz cerita. Baik. Bila awak tengok jam, separuh daripada jam sebenarnya bermula pada
mula pukul 12 sampai 6, betul tak? 12 sampai ke 6 maksudnya setengah jam. Yang tu kita panggil wa. Ada orang boleh waw. Wa rubu'. Ada wa dah. Wan. Wa tu maksudnya dan, betul tak? Okey, tetapi lepas 6 hingga 12 kita ada illa. Illa ni maksudnya kecuali, tapi dalam masa kita panggil tolak 15 minit. Jadi kalau soalan dia kata beri pukul 9.45. Okey. Sebutlah as-sa'ah, jam. Okey. Sekarang nak cakap 9.45 macam mana? Kena cakap pukul 10 dulu. Sebab apa? Illa tu kan kecuali 15 minit. Bermakna 60 tolak 15, 45, betul tak? 60 kan? Tolak 15, 45 minit, betul tak? Setuju ke tak? 60 tolak 15, takkan fail matematik. 60 tolak 15 berapa? Kelas Jihad 45 lah kan? Semua takkan fail matematik lah, benda senang je. 60 tolak 15, 45 minit. Ini bermakna dalam bahasa Arab dia cakap macam ni. Bahasa orang Arab dia sebut, dia tak sebut 9 dan 45. Tu kita yang cakap. Orang Arab lepas nombor 6, maksudnya nak dekat daripada nombor yang nak sempurna sejam lagi, dia kata kecuali berapa? Kecuali 10 minit, kecuali 15 minit, kecuali 20 minit. Dia cakap macam tu. Jadi macam nak faham Ustaz? Macam ni. As-sa'ah al-ashirah illa rubu'. Tengok perkataan illa rubu'. Nampak tak nombor 10 ni ada tulis illa rubu'. Nampak tak murid-murid yang dalam PDPR? Nampak. Nampak jadi kalau kata murid-murid tolong bagi 9.45. Jadi murid-murid cakaplah as-sa'atu al-ashiratu illa rubu'. Itu dah jawapan dia. Senang je. Mana nak ingat Ustaz? Tengok dekat nombor jam ni. Ada nampak tak? Al-ashirah nombor berapa? Nombor 10. As-sa'atu al-ashirah, warna biru ni. Nampak warna biru bawah? Nampak Kalau awak tengok dalam piramid dengan bawah ni pun dia kata al-ashru 10, ar-rubu'u 15. As-sulus 20, an-nisfu 30 minit. Itu antara soalan. Boleh? Jelas Nanti Ustaz akan edit sikit lagi lah. Pukul 9.45. Habis Ustaz, yang lain nak keluar soalan apa? Kena tahu juga pukul 10 tepat. Pukul 10 tepat macam mana? As-sa'ah al-ashirah tamaman. Ingat istilah ni. Boleh tak ingat? Sebut sama-sama semua orang. Tamaman. Tamaman. Tamaman maksud dia pukul sempurna. Maksudnya tepat. Jadi contoh murid-murid dia kata soalan. Berikan soalan, dia kata pukul berapa? Pukul 10 tepat. Jadi macam mana awak nak sebut? As-sa'atu al-ashiratu tamaman. Ingat istilah ni, Ustaz tengah ajar formula sebut istilah yang hujung tu. Sebab yang ni je yang kita kena tahulah hujung-hujung. Seterusnya kita tanya lagi. Pukul 3 suku macam mana 3 suku? Suku apa yang kita sebut? Warubu'. 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 Warubu' tu suku. Dalam nota formula ni ada tulis. Ustaz tulis warubu'. Jadi macam nak tulis, macam nak kata pukul 3 suku? Macam nak tulis 3 suku murid-murid? Nak cakap as-sa'atu 3 dalam bahasa Arab apa yang jam? Jom kita tengok ni. As-salisatu. Ingat, as-sa'atu as-salisatu wa rubu'. Boleh? Boleh ke tak? Boleh. Boleh Ustaz, tak adalah sampai nak buat awak jawapan. Ni jawapan dia semua. Tak ada. Yang tu awak kena usahalah juga. Jangan nak harap semua je. Kalau macam tu memang awak orang paling beruntung lah. Semua dia suapkan. Tak nak macam tu. Murid kena usaha. Kita dah bagi dah. Awak kena tengok nota lah. As-sa'atu as-salisatu wa rubu'. Macam tu lah cara dia. Boleh. Itu pukul 3.15. Kalau lain
Pukul 11. Kalau pukul 11 tepat macam mana? Kalau pukul 11 tepat. Cuba try. As-sa'atu al-hadiyatu asyarah tamaman. Tamam. Boleh tak? Boleh. Al-hadiyatu asyarah tamaman. As-sa'atu memang ada dalam gambar yang jam ke surat 10 ni Ustaz memang bagi. Murid-murid kena cari sendirilah. As-sa'atu al-hadiyatu asyarah. Tamaman ni muka surat sebelah ni. Tamaman tepat. Jadi as-sa'atu al-hadiyah asyarah tamaman. Okey, soalan yang terakhir yang Ustaz tanya. Kita nak belajar apa? Setengah pula. Setengah jam kita panggil apa? One nisfu. One nisfu. Dekat gambar nombor 8 dalam formula jam ada tulis one nisfu. Jadi apa yang kita kena sebut? Contoh pukul 10 setengah. Okay. Jam 10.30 pukul berapa? As-sa'atu al-ashiratu wa nisfu. Pandai. Betul. Jadi itulah cara dia. Cara dia Ustaz tak bagi, yang ni Ustaz pilih ni soalan yang mudah-mudah je. Ustaz tak ambil pun 20 minit, kecuali 20 minit. Yang tu tak nak bagi awak pening, tak nak murid-murid pening. Jadi selalunya Ustaz ambil nombor yang biasa je. 12 tamaman, tepat. Okey, rubuk, warubuk kita panggil yang nombor 3 tu, suku 15 minit. Okey, ambil nombor 6, wa nisfu, setengah jam punya. Lepas tu balik nombor 9 pula. Tambah je illa rubuk. 15. Kecuali 15 minit, maksud dia 45 minit. Lepas tu Ustaz tulis wajib hafal. Inilah istilahnya. Jadi murid-murid kena tahu. Yang pertama nak jawab as-sa'atu. Pertama. Kemudian sebut as-sa'atu. Kemudian tengok nombor berapa, jam berapa dia. Dan bagi tahulah minit-minit ni berapa. Tamaman ke, warubuk ke, wanisfu ke, illa rubuk. Jelas tak? Ada apa-apa nak tanya? Ada tak? Tak ada Boleh? Ada. Okey, seterusnya. Okey, murid-murid semua. Okey, kita pindah muka yang tu awak boleh tengok muka surat 19, 20 tadi untuk as-sa'ah. Kemudian kita nak pindah muka surat 23. 23 kita nak belajar al-ayyamu wasyuhur. Al-ayyamu maksud dia hari-hari. Ini bermakna murid-murid kena hafal lah muka surat 23 tu. Hafal lah hari-hari, tak ingat kan? Yaumul ahadi, yaumul isnaini, yaumul sulasai, yaumul arbi'ai. Siap ada dalam kelas lagi kan? Yaumul khamisi, yaumul jum'ati, yaumul sabti. Ikutlah baris tu, yang hujung tu biasa bunyi T lah, tapi kalau ada tu ke tak pulang lah. Yang penting bunyinya sama je. Yaumul sabtu pun tak apa, boleh je terima. Okay? Boleh? Yang ni Ustaz teruskannya Hari ni senang je. Tapi yang penting kamu kena sebut yaumul. Sebenarnya yaumul ahad, yaumul isnin, yaumul jangan yaumul selasa. Tak ada orang panggil yaumul selasa. Yaumul sulasai. Yaumul rabu'i tak ada. Yaumul arbi'ai. Terus sambung balik al-khamis, yaumul khamis, yaumul jum'ati, yaumul sabti. Itu. Yang selalunya adalah as-sulasa dan al-arbi'a saja yang baru sikit nak sebut, lain sikit. Boleh jelas Saya nak kejar masa sikit ni. Okey, baik. Baik, seterusnya kita nak belajar. Okey, yang ni tolong alert hafal semua nama-nama hari tu, muka surat 23. Baik, kemudian kita nak pindah muka surat 26. 26 Asyuhur al-Islamiyah. Bulan-bulan Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tu ada lagu dia kan. Ustaz tak nak nyanyi kat sini lah. Okay, apa yang nak ingat senang je. Terus Ustaz bagi. Pertama awak kena ingat apa nama bulan selepas Syawal. Lepas Syawal apa bulannya?
Zulqaidah pula. Zulqaidah. Okey, baik. Jadi soalan biasa tanya, asyhru ba'da Syawal. Contoh soalan dia. Zulqaidah. Okey, Zulqaidah, bukan Zulhilman, Zulqaidah. Okey, baik. Seterusnya hafal lagi 3 nama bulan yang awak tahu. Alah, senang je. Syawal, Ramadan. Lagi Muharram. Dah, habis. Itu saja. Tak ban. Boleh? Okey, seterusnya bulan Islam senang sebab bunyinya memang bunyi Arab. Tetapi bulan-bulan Masihi atau kita panggil ada. Kita sambung muka surat 28 pula murid-murid. Muka surat 28 kita nak belajar tentang Asyhur Al-Miladiyah. Bulan-bulan Masihi. Bulan-bulan yang biasa ni, bulan-bulan kita ni, bulan-bulan yang dah biasa kita sebut ni, Yanairu, Januari. Ustaz tak bagi maksud dia lah, tapi semua tahu Yanairu tu semua orang dah tahu Januari. Boleh tengok muka surat 28. Ustaz, mana yang nak hafal sangat ni? Semua. Tetapi yang paling kena hafal ialah yang Ustaz bagi tanda warna merah ni. Yanairu, Januari. Februari, Februari. Maris, March. April. Mayu, Mei. Yang ni kena hafal 5-5. Agustus, Ogos. Seterusnya Oktober, Oktober. Ini biasa. Desember. Yang ni soalan ni sebaiknya awak hafal semualah. Tapi kalau tak hafal, tolong hafal nama bulan-bulan ni juga. Okey, sebab dia memang keluar. So apa yang saya tulis? Ingat, sebelum bulan Maris ialah Februari. Februari tu apa? Februari. Jadi contoh soalan Ustaz bagi. Okey. Ma syahru qabla Maris. Jawapan dia Februari. Dah lah, itu je. Tak sampai 1 minit pun awak jawab tu. Sebab tu soalan dia senang je, tak susah. Okey, jangan risau. Cuma bacalah buku, jangan tak baca buku. Okey, boleh? Itu bab tentang bulan-bulan. Dah. Okey, baik. Seterusnya nak belajar tentang Al-Arqam. Okey, Al-Arqam ni sebenarnya tak banyak pun keluar. Lagi-lagi kalau awak ambil nota yang Ustaz bagi. Soalan yang keluar selalu yang akan keluar ialah macam ni. Dia tanya umur awak. Umur berapa? Dia tak tanya umur berapa. Dia tanya kam umruka kalau lelaki, kam umruki perempuan. Berapa umur kamu? Kalau umur kamu, minta maaf tu Ustaz ni salah type. Ustaz nak tulis bawah tu 12 tahun. Tapi Ustaz tertulis 11. Cuba dengar betul-betul Nanti Ustaz akan betulkan insya-Allah. Okey, umur kalau 11 tahun kita panggil ahada asyara. Tak ingat kan? Ahada asyara. Jadi jawapan dia ahada asyara sanawat. Sanawat tu tahun. Okey. Tapi cakap ahada asyara pun cukup dah. 11 tahun. Yang nombor 2 tu saya Ustaz nak tulis 12. Tersalah type. Ustaz sebab copy terus tukar isna. 12 bahasa Arab apa? Isna asyara. Nanti Ustaz betulkan balik untuk hantar semula kat kamu. Okey, umur 12 tahun kita panggil apa? Isna asyara. Ustaz dah type betul lah kata. Yang bahasa diterjemahkan ni Ustaz tertulis ahada asyara lagi. Isna asyara. Ustaz siap tulis rumikan dia dah. Supaya awak pandai sebut. Kalau yang masih ada yang lemah, tolonglah berusaha. Untuk awak sendiri. Seterusnya nombor apa lagi Ustaz yang keluar? Yang tu tentang soalan tentang kalau tanya tentang umur. Umur awak 11 tahun dan 12 tahun saja kan. Kalau darjah 6, 12 tahun lah. Kalau darjah 5, 11 tahun. Seterusnya Ustaz muka surat 33, buka sekejap muka surat 33. Dia tanya nombor 50 dalam bahasa Arab. 50 dalam bahasa Arab apa? Senang je kan? Khomsuna. Dah. Tak tahulah nak bantu macam mana lagi. Jangan tulis jangan cakap khomsatun Ustaz. Macam nak tolong tu? Khomsata asyar. Lagi hebat cakap. Khomsata asyar. 15 terus. Jadi khomsuna 50. Okey, lagi soalan apa Ustaz keluar? Muka surat 35. Minta maaf 35 kalau tanya nombor 99 dalam bahasa Arab, tis'atun wa tis'una. Tis'atun wa tis'una. Yang ni dah bagi tahu dah. Kalau tak hafal lagi tak tahu nak cakap macam mana.
Awaklah yang kena berusaha. Boleh? Okey, baik. Seterusnya soalan yang akan keluar juga. Kita teruskan kepada muka surat 37. Ad-dhamair. Ad-dhamair, kata ganti nama. Kata ganti nama dalam buku revisi, dia dah pecahkan sebenarnya kepada ad-dhamair lil ghaib, kan? Kemudian dia pindah pula ad-dhamair lil ghaibah, lil dhamair lil ghaib dan ghaibah, muka surat 37. Satu saya tulis muka surat 37 38 dia mengenai ad-dhamair lil ghaib dan lil ghaibah. Lil ghaib dan lil ghaibah semua orang tahu kan? KG nombor Astaghfirullahalazim. Ingat tak KG nombor berapa? KG nombor berapa kelas PDPR? Tak ingat. Tak ingat? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. KG nombor 3. Kata ganti ketiga. Maksud siapa? Dia. Dia seorang, dia dua orang, mereka ramai. Ingat sekarang? Apa dia? Wahumahum kiyahumuna anta antum anti atumatuna ana. Tolong ingat. Jangan dilupakan dengan game lagi. Teruskan ingat balik. Ingat, benda ni penting. Bukannya untuk sekolah agama je. Benda ni manfaat. Kalau nak baca Quran pun kita kena tahu. Huwa ke huwa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia, ya Allah. Allah tu tunggal satu. Huwa dia. Dia tu kat situ Allah. Okey, boleh? Baik, jadi kat situ lihat muka surat 37 38 kena tahu. Apa yang penting murid-murid kena tahulah. Tengok muka surat 38. Sekejap. Kalau huwa dia kata apa? Tidak ada penambahan pada isim. Maksudnya huwa untuk siapa? Lelaki. Okey, kalau huma untuk lelaki boleh, perempuan boleh. Kalau lelaki dia tambah apa? Alif, nun. Kalau lelaki mufrad dia tak ada apa-apa, tak ada tamarbutah. Kalau hum ustaz ada waw nun. Okey, yang ni kena tahu. Ni basic, ni paling asas. Alif nun untuk lelaki 2 orang. Waw nun untuk lelaki 3 orang. Okey. Kalau perempuan ustaz, hiya ada tamarbutah. Tengok pada muka surat 38. Okey. Seterusnya dia kata apa? Huma dia tambah ta alif nun. Ada alif nun tapi dia tambah ta lagi. Sebab apa? Kan ada tamarbutah. Jadi dia bawa je lah tamarbutah tu jadi ta alif nun. Kemudian hunna alif ta. Ni konsep dia. Ingat ke tak lagi anak-anak murid? Boleh ingat Boleh. Boleh ke? Boleh. Kalau tak ingat, cuba ingatkan balik. Sebab dah ajar dah sebenarnya. Okey, tolong ingatkan balik. Okey, baik. Seterusnya sekejap, awak minta semua tolong muka surat 51 sampai 53. Ustaz gabungkan terus bab darjah 5. Ni bab darjah 5 Ad-dhamair lil muhatab, lil muhatabah, lil mutakallim, lil mutakallimin. Maksudnya dia cakap dhamair yang awak akan belajar lagi sebenarnya okey, dia tentang al-muhatab. Al-muhatab tu siapa? KG nombor 2. Iaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. 3 geng tu. Sebab tu awak tengok muka surat 51 murid-murid. Anta, kamu seorang lelaki. Anti, kamu seorang perempuan. Semua tu. Kemudian belajar pula bawah ada tulis nombor 3 tu. Ad-dhamair lil mutakallim. Siapa lil mutakallim tu ustaz? Mutakallim tu yang bercakap macam ustaz ni. Mesti cakap, takkan sebut dia kan, mesti cakap saya. Jadi ana KG tu kata ganti nama yang pertama. Kemudian kalau dia kata ramai macam ni ustaz, 2 dan lebih ke atas berapa ustaz? Kita panggil ramai lah. Tak panggil lah lagi saya, dia panggil kami, kita, nah. Jelas tak? Ingat lagi tak ni? Boleh Ya. Alhamdulillah. Jadi perbahasannya kat mana ustaz? Muka surat 52, 53. Dia kata apa? Kalau anta, dia tak ada tamarbutah. Dia kosong je. Tapi tengok muka surat 53, dia dah ada tamarbutah. Ustaz, balik pula semula.
Antuma Ustaz? Antuma ni senang je. Dia berkongsi lelaki dan perempuan. Kalau dia ada alif nun, dia masih lelaki. Tapi kalau dia tak alif nun, dia dah jadi perempuan. Okey, yang C Ustaz. Macam mana Ustaz? Kalau 52, tengok 52. Antum. Antum tambah waw nun menunjukkan dia jamak, iaitu banyak lelaki. Tapi kalau alif ta Ustaz, sama je cerita tadi. Dekat muka surat berapa tadi? Muka surat 38. Alif ta perempuan jamak perempuan. Ustaz, macam mana saya dah pening dah Ustaz cakap banyak ni, tak tahu dah. Ustaz buat lagi dia punya kesimpulan. Nak bantu sangat anak murid ni. Tengok, dia kata tengok muka, tengok yang ni. Ad-dhama'ir muzakkar. Siapa geng-geng muzakkar? Kalau seorang ingat, sama ada awak pilih huwa atau anta. Boleh? Boleh? Boleh. Minta maaf. Boleh. Satu lagi ada tak? Ana. Minta maaf Ustaz terlupa kat sini. Ana. Mufrad kat sini satu lagi ana. Minta maaf Ustaz terlupa. Terlepas pandang. Mufrad satu lagi huwa, anta dengan ana lah. Huwa untuk KG 3. Anta untuk KG 2, ana untuk KG 1. Kalau musanna Ustaz, dia ada huma, antuma dengan nahnu. Nanya Ustaz tersalah tulis ni, nanti nak kena betul balik Dan kalau ramai Ustaz, hum, antum dengan nahnu. Nanti Ustaz akan betulkan balik. Awak akan tengok yang semula. Okay, minta maaf Ustaz tersalah tulis ni tadi nak cepat. Okay, sama juga kalau perempuan Ustaz, ana, hiya, anti. Sebab apa? Dia adalah seorang ana, perempuan boleh guna. Okey, hiya, dia perempuan. Anti, kamu perempuan. Kalau perempuan lagi Ustaz, untuk dua, huma, antuma, nahnu pun ya. Sebab apa? Nahnu ni dia lain sikit. Dia lebih pada satu, maksudnya dua dan ke atas. Okey. Seterusnya Ustaz, kalau jamak, hum, maaf. Hunna, antunna dengan nahnu. Nanti Ustaz akan betulkan, minta maaf. Yang ini ada salah Ustaz sendiri dah. Ustaz akan betulkan semula. Jadi soalannya macam mana Ustaz selalunya? Selalunya dia bagi ayat, awak akan tentukan nak bagi jawapan apa. Jadi awak pilih je lah. Dia akan tanya. Selalunya, okey, contoh, al-muslimuna fil masjid. Jadi apa yang sesuai? Antum boleh, hum pun boleh. Nahnu pun boleh. Sebab apa? Dia berkaitan dengan ramai lelaki. Okey? Ada apa nak tanya tak untuk bahagian ni? Ada. Jelas tak? Jelas. Bab ni dia sebenarnya bab yang paling kritikal. Sebab tak ramai, kalau tak ingat memang bahaya. Sebab apa? Dia ada formula dia je, kena ingat. Sebab sebelum ni, kita dah beritahu, okey, muzakkar, muannas. Betul. Tapi cara nak tahu dia jamak, mufrad ke, musanna atau jamak, kita kena lebih tahu lagi lah. Dia punya formula sahaja. Okey, kita teruskan Kita dah 3.18, nak takut terlebih masa ni. Okey, seterusnya kita nak teruskan muka surat 40-41. Okey, baik. 40-41 pun sama juga tentang keadaan mufrad, muzakkar dengan muannas. Tengok tak gambar warna purple tu? Apa yang ada ataupun kita tengok muka surat 40, untuk bahagian tu sebenarnya ada haza, hazani, haulai. Dalam buku revisi dia ringkas sebab dia ajar awak haza, hazihi, zalika, talika. Tak ada masalah pun. Okey. Kalau awak nak guna haza, hazihi pun cukup. Zalika, tilka pun cukup. Cuma yang dalam Ustaz bagi nota ni dia lebih panjang lah. Dia macam tambah sikit. Yang paling basic lah nak cerita, murid-murid kena tahu haza, hazihi, zalika, tilka. Contoh ayat. Dia ambil perkataan al-madrasah. Awak rasa haza ke hazihi? Al-madrasatu. Haza ke hazihi? Hazihi. Hazihi. Sebab ada tamar. Contoh, al-muallim, guru. Al-muallim. Zalika ke tilka? Macam tu. Zalika ke tilka? Al-muallim. Zalika. Zalika lah. Muallim, dia bukan muallimatu. Muallimah, perempuan. Dengar bunyi ataupun bunyi itu menunjukkan dia perempuan.
perempuan. Selalunya guru akan cuba bantu juga semampu yang boleh bagi awak faham. Jangan risau, awak jangan risau. Kami cuba akan, kalau tak faham bahasa Arab, kami siap terjemahkan lagi. Boleh tanya dalam bahasa Melayu lagi. Tu pun nak tolong sangat anak murid. Tapi anak murid kena usahalah baca buku. Tak baca buku nak tolong pun macam mana? Okay. Takkan kami nak jawabkan terus? Tak boleh lah macam tu. Okay, seterusnya boleh. Jadi yang paling basic tu, minta maaf, syuhur Islamiah pula kata tunjuk. Ustaz banyak salah type ni. Okay. Yang ni sebenarnya adalah al-ismul isyarah. Tadi salah type. Iaitu kata tunjuk muka surat 40, 41. Kalau tak jelas lagi tengok gambar tu. Haza baitun, hazi sayyaratun, haza at-talibu, hazi al-ustazatu. Zalika kitabun, tilka haqibatun. Zalika al-hajarul aswadu, tilka al-qaryatu. Yang ni dia menunjuk apa? Senangnya nak beza, dia lelaki ke perempuan? Iaitu muzakkar ke dia muannas? Nak tahu tanda tu senangnya kan? Ada ta ke tak ada ta? Itu je. Okey, apa beza Ustaz? Haza hazihi. Haza hazihi tadi lelaki perempuan, dia digunakan untuk perkataan yang dekat. Ini meja, contoh. Ini laptop. Tapi kalau jauh, kereta jauh kat sana kan? Itu panggil zalik tilkas sayyarah. Itu kereta. Jauh lah. Itu tujuan dia. Boleh? Okey, seterusnya kita pindah pada bab tahun 5. Bab tahun 5. Skipnya punya jauh sebab awak dah belajar dhama'ir semua. Istifham Ustaz tak masukkan ada soalan istifham tapi tak nak masukkan untuk set awak. So awak tak payah baca tentang al-istifham. Muka surat 55 tak payah. Jadi nak baca mana Ustaz? Mula daripada 59 untuk Allahumma salli ala Muhammad darjah 5. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baik, jumlah al-ismiyah. Jumlah ismiyah ayat bermula dengan isim. Okey. Kalau yang tak jelas Ustaz nak bagi tahu. Okey. Boleh tengok mungkin kalau tak berapa jelas dalam slide ni nanti insya-Allah petang atau malam Ustaz memang akan bagi dalam grup. Maksudnya kalau dah jam 6 Saza Azian akan hantar dalam grup. Dah jam 5 Ustaz dah slide ni. Okey. Jadi boleh tengok nota ni. Okey, apa tu al-jumlatu al-ismiyatu? Jumlah ismiyah ni apa maksud dia? Ayat yang bermula dengan isim. Ayat yang bermula dengan isim. Macam mana nak tahu ayat bermula dengan isim ni? Kata nama lah. Isim tu kata nama. Pertama, kita kenal isim. Apa tu isim? Isim ni, dia bukan perbuatan. Perbuatan contoh macam mana? Okey. Perbuatan tidur, makan, belajar. Tapi kalau kata nama ni contoh apa? Muhammad. Okey, contoh sekolah, al-madrasatu. Ataupun contoh al-kursiyu, kursi. Jadi saya nak tahu tanda dia, kata nama ni kena tahu dengan dia ada alif lam. Tahu Dia ada alif lam. Kat situ dia tulis kat situ. Alif lam menunjukkan kepada lelaki, isim. Lepas tu kalau dia tak ada alif lam, boleh juga gunakan contoh Muhammad. Muhammad kan tak ada alif lam. Jadi kita sebut Muhammadun. Jadi ada tanwin. Bunyi N ataupun nun belakang tu banyak on, N. Jadi on tu dianggap tanwin. Ataupun kadang-kadang nama orang lah. Nama orang ataupun nama benda. Saya dalam nota ni cakap nama orang je. Sebenarnya dia nama benda pun boleh. Contoh kerusi. Contoh buku. Jadi dalam bahasa Arab apa? Kursi. Al-kursiyu. Atau kursiyun. Buku. Kitabun. Al-kitabu. Semua benda ni kita dah faham. Jadi itu contoh dia. Jadi macam nak tahu Ustaz kata ayat-ayat ni. Contoh Zaidun talibun zakiyun. Zaid pelajar yang bijak. Zaid ni macam nak tahu dia isim. Bermula dengan kata nama lah. Zaidun nama orang. Muhammadun nama orang. Okey, kejap Ustaz nak check. Macam mana soalan dia tanya? Dia tanya, contoh Zaidun ya'malu fil maktabah. Dia kata apa? Bila nama Zaidun
Rasa macam nak tahu dia jumlah apa? Kalau dia mula dengan isim, kita sebutlah al-jumlah al-ismiyah. Boleh murid-murid? Dapat tak faham Ustaz nak terangkan ni? Dapat. Jadi apa yang kita nak kena tahu Ustaz? Tahu kita dia punya ciri-ciri, kemudian kena wajib hafal nama dia. Al-jumlah al-ismiyah. Dah lah itu je. Al-jumlah al-ismiyah. Dah lah. Itu je. Ustaz kalau ditanya. Contoh. Sebagai contoh macam tu. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Boleh. Kalau dia tanya lagi. Contoh. Yazhabu Muhammadun ilal masjid. Kalau macam ataupun as-su'banu lah. As-su'banu ya'kulu fa'ra. As-su'banu tu siapa tahu maksud dia? Ular. Ular pandai. Ular. Ular ni isim kan? Betul tak? Nama kan? Nama. Ke perbuatan? Nama ular. Mana ada berlari pula kan? Ular-ular lah. Takkan dia mengesot. Memang dia perbuatan dia. Tapi ular-ular lah. Dia adalah isim. Jadi kalau tanya. As-su'banu ya'kulul fa'ra. Jadi apa tu? Ular makan tikus. Jadi ayatnya apa? Ayatnya mula dengan al-isim. Jadi dia al-jumlah al-ismiyah. Boleh murid-murid? Jelas tak? Jelas kan? Maksudnya dia senang je, tahu je apa benda, macam nak tahu dia punya kategori. Okay, sekejap contoh lagi apa? Ahmadu yazhabu ilal maktabati. Ahmadu. Ahmad ni nama orang betul tak? Jadi Ahmad jumlah ismiyah. Macam tu. Boleh tak murid-murid? Last kan? Boleh. Okay. Sekarang kita sambung pada muka surat 63. Kalau awak tak faham, awak boleh tengok sebenarnya muka surat 59 tadi. Dia cerita tentang al-jumlah al-ismiyah. Cerita dia dah terjemah lagi bawah tu. Same juga ayat. Sekejap mungkin ada orang yang tengah terbuka sound ni. Okay dah sikit lagi nak habis. Sikit lagi. Sekejap Okay baik, saya nak habiskan jumlah fi'liyah. Ni yang last sebenarnya. Tinggal sikit lagi. Okay baik. Jumlah fi'liyah. Apa tu jumlah fi'liyah Ustaz? Jumlah fi'liyah bermaksud ayat bermula dengan fi'il. Maka murid kena tahu ciri-ciri al-jumlah al-fi'liyah. Bila murid-murid tahu ciri-ciri al-jumlah al-fi'liyah, maka murid-murid dah boleh tahu. Kita namakan al-jumlah al-fi'liyah. Iaitu jumlah ataupun ayat yang bermula dengan perbuatan. Maka macam mana nak tahu Ustaz? Mula dengan perbuatan. Kalimah tu mestilah tidak mempunyai alif lam. Tidak mempunyai alif lam. Sebab apa? Beza isim dengan fi'il. Isim dia ada alif lam, tapi tak ada alif lam, ada tanwin lagi. Boleh terima. Kalau fi'il dia tak ada alif lam, dia tak ada tanwin dan dia bukan nama orang. Contoh apa? Kataba. Kataba tu apa? Menulis. Takkan kataba tu nama orang? Tak ada orang. Nama awak siapa? Kataba. Nama awak siapa? Darosa. Takkan ada tu kan? Tak. Nama. Jadi kalau dia macam bukan nama, senang dah tahu dah. Itu al-jumlah al-fi'liyah. Tambahan lagi sikit Tambahan lagi ialah kalau dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', maka dia kena ada antara perkataan ada mula dengan ya. Macam tu. Boleh? Contoh yazhabu. Yazhabu dia adalah fi'il. Contoh soalan Ustaz bagi apa? Contoh soalan dia yazhabu Muhammadun ilal madrasah. Macam tu lah. Jadi orang tanya ni kategori ayat apa? Al-jumlah al-fi'liyah. Sentuh je lah, senang je. Okey, dapat faham tak? Faham. Ustaz minta sangat. Kalau ada nak tanya tolong bagi tahu. Ada yang tak faham je, tolong bagi tahu. Ada yang nak tanya
penjelasan, tolong maklumkan. Rasa Ustaz dah sampai situ, rasanya memang dah habis lah. Tak maaf. Dia tadi berhilang kan? Sekejap. Oh, ada satu lagi. Minta maaf. Sekejap ada satu lagi. Sikit lagi. Bagi masa dalam 5 minit lagi Sekejap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, sekejap boleh. Okey, sir. Sekejap. Baik. Jadi bonus. Bonus biasanya dia contoh dia kata ni lah awak kena tahulah beza muzakkar dengan muannas. Ini biasa contoh ummun. Ummun ni walaupun dia tak ada ta marbutah tapi semua orang tahu ummun ni adalah ibu, betul tak? Ibu, emak, kan kita panggil ummi kan? Hikmah adab berjiran ni sebenarnya slide semalam ni terbuat baru kat sini pula. Okey, ummun. Ummun adalah emak ataupun ibu. Tapi dia ni lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan lah. Walaupun dia tak ada ta marbutah, ta yang bulat tu, tapi dia merupakan sebenarnya ialah muannas, iaitu Perempuan. Contoh ummi. Contoh ummun ataupun kerana sebut ummi, ummun. Jadi nak sebut haza ke hazihi? Hazihi. Hazihi lah. Macam tu. Jadi selalunya soalan yang ni famous awak kena tahu bezakan dia punya jantina sama ada muzakkar iaitu lelaki walaupun lelaki ataupun perempuan muannas. Boleh Okey, so itu sekian, terima kasih, selamat berujian lisan. Dijangkakan untuk adab mula minggu depan, kemudian dan juga bahasa Arab pun mula minggu depan. Jadi tolong ready. Ustaz dah cuba bantu, tolonglah. Dan Ustaz ucapkan tahniah sebab awak semua ni masuk kelas. Jadi biar. Ada yang tak masuk lagi, kita tak tahu nak bantu macam mana. Okey, harapnya memang kami insyaAllah memang akan bagi balik record ni. Tolong tengok je lah. Fahami macam mana. Boleh rujuk balik guru kelas, guru darjah masing-masing untuk ajar subjek tu. Darjah 5 Ustaz Hazza Azian, darjah 6. InsyaAllah agar dipermudahkan. Boleh? Dan ayat akhir Ustaz ialah selamat menempuhi MP Kafah minggu hadapan. Hanya sedikit lagi awak perlu kejar untuk menyelesaikan apa yang sepatutnya awak akan dapat, iaitu usaha anda, kejayaan anda. Okey, ayat bahasa Arab apa? Man jadda wajada. Siapa berusaha, dia berjaya. Jadi usaha awak sebenarnya tak banyak pun. Tak payah banyak-banyak. Kami dah bantu ringkaskan. Awak hanya baca buku, bukan kena tulis pun untuk bahasa Arab ni. Awak sebenarnya, murid-murid sebenarnya kena hafal dan jawab je. Tak susah. Apa yang penting, jaga kesihatan, ready baca buku semua, InsyaAllah akan dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Baik. Jadi ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Bye-bye. Alhamdulillah. Jadi syukur Alhamdulillah Allah dah mudahkan urusan kita hari ini. Jadi Ustaz hanya mendoakan semoga awak semua murid-murid dapat jawab dengan baik. Awak tak akan dapat guru yang mungkin bukan Ustaz. Okey, darjah 5 mungkin dengan Ustaz tapi bukan semua orang pun. Bukan semua orang. Maksudnya kita ikut susunan murid. Jadi yang dapatlah, tak dapat dengan guru lain. Okey, cuba yang terbaik, jaga SOP insya-Allah. Okay, boleh? Jadi tak ada apa-apa, insya-Allah Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan tak datang MP Kafah. Yang penting datang ke sekolah. Apa-apa urusan bincang dengan bagi tahu, maklumkan kepada guru. Bye-bye Ustaz. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bye. Kita semua Alhamdulillah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Ustaz.